Selamat sejahtera yang dihormati Dr. Sharmila dan rakan-rakan. Untuk tugasan kumpulan kami telah pilih dua buah negara, iaitu negara Vietnam dan juga negara Afrika Selatan. Dalam tugasan ini kita dapat melihat perbandingan pentadbiran awam antara dua negara ini. Kita go through pada latar belakang kedua-dua negara. Yang first, Vietnam merupakan salah sebuah negara terkenal dengan pantai, sungai, bandarnya yang baik dan sibuk. Ianya terletak di Asia Tenggara. Dalam sejarah negara Vietnam lebih dikenali dengan nama Republik Sosialis Vietnam. Ketika abad ke-20, iaitu ketika dunia sedang menghadapi persaingan ideologi, Vietnam merupakan salah sebuah negara yang turut terjejas dan menjadi mangsa keadaan. Ketika era Perang Dingin. Kemudian kita go through pada latar belakang Afrika Selatan. Cape Town adalah ibu negara Afrika Selatan dan negara yang mempunyai satu bandar dengan tahap yang agak tinggi destinasi. Peralihan politik Afrika Selatan dikenali sebagai salah satu pencapaian politik yang luar biasa sebagian besar abad yang lalu. Kongres Kebangsaan Afrika yang memerintah menolak agenda dasar dari tahun 1994 hingga Ogos 2016. Pilihan raya umum lepas pada Mei 2019 dan pilihan raya kerajaan yang akan datang dijangkakan pada bulan November 2021. Organisasi antarabangsa di Vietnam, Bank Pembangunan Asia di Vietnam, Kemudahan Pembangunan Swasta Mekong, PBB di Vietnam, Program Pembangunan Bangsa-Bangsa Bersatu Vietnam, Program Dunia di Vietnam. Maklumat tambahan, daya usaha kerajaan dalam membangunkan sosioekonomi negara juga berperanan penting dan mempunyai komitmen dalam meningkatkan pembangunan terhadap Vietnam secara berterusan. Salah satu usaha yang dilaksanakan termasuklah strategi pembangunan sosioekonomi Vietnam atau Social Economic Development pada tahun 2011 hingga tahun 2020 dan juga visi Vietnam bagi 2035 ke arah kesejahteraan, kreativiti, equity dan demokrasi. SEDS telah memberi tumpuan kepada reformasi struktur, kelestarian dan alam sekitar, keadilan sosial dan kestabilan makro. Rancangan SEDS juga merangkumi 3 sasaran, iaitu untuk mempromosikan pengembangan supaya sumber daya manusia atau kemahiran dalam industri moden dan inovasi, peningkatan institusi pasaran dan juga pembangunan infrastruktur. SEDS hingga 2015 telah memfokuskan pada 3 bidang penting untuk penstrukturan kembali, iaitu sektor perbankan, perusahaan milik negara dan pelaburan awam. Draft SEDS 2016 hingga 2020 akan memberi penekanan kepada keperluan dan mempercepatkan pembaruan ini untuk membolehkan sasaran yang hendak dicapai dalam tempoh 10 tahun. Vietnam Wawasan 2035 adalah salah satu daripada aspirasi yang dicetuskan oleh kerajaan Vietnam dengan kerjasama Bank Dunia untuk memantapkan lagi pembangunan Vietnam. Ini adalah untuk menjadikan Vietnam sebagai negara perindustrian moden, mempunyai ciri-ciri sosial yang inklusif, menjaga kelestarian alam sekitar dan membangun landasan untuk pemerintahan yang baik dan berdaya tahan dengan penyertaan pelbagai institusi. Terdapat 6 perubahan utama yang terkandung dalam wawasan ini. Antaranya ialah membolehkan pemodenan ekonomi dengan sektor swasta dan kompetitif, meningkatkan keupayaan teknologi dan inovatif, membentuk semula dasar bandar dan pelaburan untuk bandar yang lebih dinamik, arah pembangunan kelestarian alam sekitar, mempromosikan kesetaraan dan penyertaan di antara kumpulan terpinggirkan untuk pembangunan masyarakat kelas sebagai sekunder yang harmoni, serta wujud
peraturan negara moden dan undang-undang serta masyarakat yang demokratik. Laporan dan notis negara ekonomi digital untuk Afrika Selatan. Dari notis ekonomi digital, Bank Dunia Afrika Selatan mengkaji kekuatan, kelemahan dan peluang untuk pembangunan ekonomi digital di Afrika Selatan. Ini adalah sebahagian daripada inisiatif ekonomi digital kumpulan dunia WBG untuk Afrika yang dilancarkan pada tahun 2018 melalui kerjasama antara Kesatuan Afrika dan kumpulan Bank Dunia. Inisiatif ini bertujuan untuk pastikan bahawa setiap individu, perniagaan dan pemerintah di Afrika akan diaktifkan secara digital menjelang 2030. Antara organisasi di Amerika Selatan yang terlibat ialah Antarabangsa IMF, Pertubuhan Antarabangsa untuk Migrasi IOM, Pejabat Pesuruhanjaya Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia OHCHR, Parlimen Pan Afrika, Suruhanjaya Nasional Afrika Selatan untuk UNESCO, Komuniti Pembangunan Afrika Selatan SADC, Pejabat Perhubungan Taiwan di Republik Afrika Selatan, Wanita PBB, Tabung Kanak-kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNICEF, Program Pembangunan Bangsa-Bangsa Bersatu UNDP, Pertubuhan Makanan dan Pertanian Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu FAO, Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk Pelarian UNHCR iaitu Pejabat Cawangan Afrika Selatan, Pertubuhan Pembangunan Perindustrian Bangsa-Bangsa Bersatu UNIDO, Pusat Maklumat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNIC, Pejabat PBB mengenai dadah dan jenayah, Bahagian Dana Penduduk Bangsa-Bangsa Bersatu Afrika UNFPA, Program PBB mengenai HIV atau AIDS, Bank Dunia, Misi Penduduk di Afrika Selatan dan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Jadi, sektor pelancongan di Vietnam merupakan salah satu ekonomi yang utama. Pada tahun 2019, Vietnam menerima 18 juta kedatangan antarabangsa, meningkat dari 2.1 juta pada tahun 2000. Pentadbiran Pelancongan Nasional Vietnam mengikuti rancangan jangka panjang untuk mempelbagaikan industri pelancongan yang membawa pertukaran wang asing ke negara itu. Kehadiran pelancong di Vietnam terus meningkat dalam beberapa tahun. Pada tahun 2008, Vietnam menerima 4.218 juta pelancong antarabangsa, manakala pada tahun 2009, jumlahnya turun sebanyak 11% iaitu 3.8 juta, namun meningkat semula sebanyak 6.84 juta pelancong pada tahun 2012. Ini adalah peningkatan 13% dari tahun 2011 yang berjumlah 6 juta pengunjung antarabangsa. Pada tahun 2016, Vietnam menyambut 10 juta pengunjung antarabangsa yang mewakili peningkatan sebanyak 26% dari tahun sebelumnya. Jadi, pandemik COVID-19 memberi kesan terhadap sektor pelancongan di Vietnam. Pandemik COVID-19 memberi kesan yang negatif terhadap sektor pelancongan di seluruh dunia. Negara ini menutup sempadannya untuk pelancong internasional pada awal tahun 2020 dan mencatat penurunan hampir 80% kedatangan pelancong antarabangsa pada tahun itu. Grand Prix Vietnam Formula One, salah satu projek terpenting untuk meningkatkan pelancongan pada tahun 2020, dibatalkan kerana wabak tersebut. Setelah berjaya mengendalikan penyebaran COVID-19 di negara ini, Vietnam bergantung pada pelancongan domestik sebagai keselamatan bagi perniagaan berkaitan pelancongan tempatan. Selain itu, bilik hotel telah digunakan sebagai pusat kemudahan kuarantin berbayar untuk kedatangan antarabangsa, termasuk repatri Vietnam dan pengunjung asing yang dibenarkan. Pemerintah ketika itu sedang membincangkan kemungkinan membuka perbatasan lagi dan potensi penggunaan pasport vaksin pada tahun 2021. Jadi, sektor pelancongan di Afrika Selatan pula sebelum pandemik COVID-19, negara Afrika Selatan merupakan salah sebuah negara yang mempunyai tarikan yang tersendiri. Antara tempat pelancongan yang menarik di negara Afrika Selatan ialah Taman Negara, kerana di situ para pelancong akan ditawarkan dengan pengalaman safari yang unik dan menakjubkan. Sektor pelancongan adalah salah satu sektor ekonomi yang paling pesat berkembang di Afrika Selatan dan hal ini merupakan pemacu pertumbuhan ekonomi yang paling penting. Pada tahun 2018, sebanyak 6% peningkatan kedatangan pelancong antarabangsa iaitu sebanyak 1.407 juta. Penerimaan pelancong berjumlah 1.480 bilion meningkat sebanyak 4.4%, lebih tinggi daripada perkembangan KDNK Global seperti 8 tahun sebelumnya. Pengangkutan penumpang bernilai 250 bilion. Ekspor pelancongan menyumbang 7% perdagangan barang dan perkhidmatan global atau 1.7 trilion. Jadi, pandemik COVID-19 memberi kesan terhadap sektor pelancongan di Afrika Selatan.
pelancongan antarabangsa antara sektor ekonomi yang paling terkesan akibat wabak COVID-19. Pertubuhan Pelancongan Dunia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB menganggarkan kerugian 850 juta hingga 1.1 bilion kedatangan pelancong antarabangsa. Pendapatan ekspor 910 juta hingga 1.1 trilion dan 100 hingga 120 juta pekerjaan bergantung kepada sama ada sempadan dibuka pada bulan Julai, September atau Disember. Sebilangan besar destinasi ditutup sepenuhnya pada bulan April dan Mei 2020, hanya dibuka di beberapa kawasan perlahan di utara musim panas. Oleh kerana jarak jauh dari banyak SIDS, perjalanan ke destinasi ini mahal untuk pengguna di pasaran ekspor penting seperti Amerika Utara, Eropah dan Asia. Pengguna terhad kepada udara dan perjalanan laut untuk sampai ke destinasi ini. Memandangkan masalah kesihatan dan keselamatan awam semasa, pilihan pengangkutan ini tidak dapat dilaksanakan pada masa ini bagi banyak pelancong antarabangsa. Yang dramatik, pengurangan permintaan global untuk perjalanan antarabangsa telah menyebabkan kemunduran yang ketara dalam industri utama, paling jelas industri pelayaran dan syarikat penerbangan. Di tengah sekatan perjalanan, industri pelayaran telah menangguh plan pelayaran sehingga September 2020. Akhir sekali, kesimpulan kita dapat lihat dari sini, perbandingan yang telah kami buat berkenaan dengan negara Vietnam dan negara Afrika Selatan, di mana kedua-dua buah negara ini merupakan negara yang terjejas berkenaan dengan pandemik COVID-19. Di sini kita dapat lihat kedua-dua buah negara ini berlumba-lumba dalam meningkatkan susu ekonomi negara mereka sendiri serta menaik darafkan prasarana yang berada dalam negara mereka bagi membantu rakyat-rakyat yang negara mereka keluar daripada belenggu kemiskinan dan kesejahteraan dapat dicapai. Sekian, terima kasih.